A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, al-yawm nahnu sanadrus darsan jadidan. Ad-darsu ats-tsalitsah asyara, pelajaran 13. Naam. Ad-darsu ats-tsalitsah asyara, al-unwan, tajuk dia al-maf'ulu al-mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq. Baik. Jadi kalau dalam pelajaran yang dulu-dulu kita pernah belajar tajuk al-maf'ul bih, kan? Al-maf'ul bih. Jadi perkataan al-maf'ul, kata al-maf'ul literally bermakna apa? Yang dilakukan lah, yang dilakukan. Tapi perkataan ataupun istilah al-maf'ul dalam nahwu Arab ni dia ada banyak jenis. Dia bukan setakat al-maf'ul bihi yang kita dah belajar dahulu. Al-maf'ul bihi maknanya yang kita lakukan. Kenapa dipanggil maf'ul bihi? Yang kita lakukan dengannya ataupun terhadapnya. Objek dia lah, kan. Contohnya bila kita kata saya makan akal tu. Maza akal tu al-aruz, kan. Apa yang kita buat? Maza taf'alu bil aruz. Apa yang awak buat dengan nasi tadi? Akal tuhu. Kita makan nasi itu. Maka sebab itulah yang objek, yang kita belajar objek tu dipanggil sebagai al-maf'ul bihi. Artinya yang kita lakukan terhadapnya. Itu yang dimaksudkan dengan al-maf'ul bihi. Itu yang paling common sekali lah, kan. Ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ul bihi. Bukan, jangan sebut maf'ul saja, mesti sebut maf'ul bihi ataupun maf'ul bih. Baik. Jadi untuk tajuk hari ini kita ada satu lagi maf'ul. Kita ada satu lagi maf'ul, dan maf'ul yang hari ini dipanggil sebagai al-maf'ulu al-mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq. Jadi al-maf'ul al-mutlaq, perkataan maf'ul macam tadilah, yang dilakukan tapi bukan terhadap benda tu. Tak ada benda yang terlibat sekarang ni. Kalau maf'ul bih tadi ada objek lain, perkara lain yang terlibat. Tapi apabila tajuk maf'ul al-mutlaq, tidak ada objek lain terlibat. Dia maf'ul al-mutlaq. Mutlaq ni makna dia apa ya? Bahasa Melayu dia absolute maf'ul, absolute object. Maksudnya dia semata-mata maf'ul sahaja. Itu istilah dia lah ya. Saya rasa tak ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu. Tapi nanti apabila kita lihat contoh dan saya akan terangkan apa fungsi dia, mungkin akan nampak lebih jelas lah ya. Buat masa ni cuma ambil dulu nama dia al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ulu al-mutlaq. Baik. Apa dia al-maf'ul al-mutlaq? Al-maf'ul al-mutlaq ni dia berkait sangat rapat dengan tajuk al-masdar. Tajuk sebelum midterm kita itu, kan. Al-masdar. Jadi refresh balik, apa dia al-masdar? Al-masdar adalah perkataan yang dilahirkan ataupun yang diambil dari fi'il, kan. Perkataan yang yang kita derive daripada fi'il, dia menjadi isim tetapi dia mengandungi makna fi'il. Ya, contohnya yang kita belajar itu kita kata apa? Qara'a, kan. Qara'a, baca. Masdar dia adalah qira'ah. Qira'ah. Jadi apakah perkataan qira'ah itu? Dia adalah isim, bukannya fi'il lagi ya. Qira'ah yang pertama isim. Makna dia bagaimana? Dia mengandungi makna fi'il, iaitu tentang perihal membaca tadi. So terjemahan dia kadang-kadang dia terjemah dengan makna fi'il, kita kata membaca. Contoh saya kata qira'atul kitab, membaca buku. Tapi tidak kita tak katalah saya baca ke awak baca ke, tidak, just baca buku saja. Membaca buku itu contohnya qira'atul kitabi mufidatun. Membaca buku itu satu perkara yang berfaedah. Itu adalah masdar. Jadi untuk tajuk al-maf'ul mutlaq, dia akan berkait rapat dengan al-masdar tadi. Mesti menggunakan masdar, barulah ada maf'ul al-mutlaq. Kita lihat dahulu contoh dia. Nanzur ilal amsilah. Naqra al-amsilah. Al-misalul awal. Al-misalul awal, kita lihat yang alif dulu ya. Nasahal abu al-walada. Nasahal abu al-walada. Al-ab, bapa itu telah menasihati. Menasihati siapa? Menasihati anaknya. Jadi nasaha ni fi'il dia, kan, fi'il madin. Siapa yang menasihati? Mana fa'il dia? Fa'il dia al-abu, kan, al-abu. Yang ni kita dah belajar dah dulu. Al-abu marfu' baris depan, al-abu. Baik, siapa yang dinasihati? Objek dia, maf'ul bihi. Siapa yang kita nasihat? Al-walada. Al-walada, that is the maf'ul bih.
yang kita kata maf'ulun bih ataupun objek yang dinasihati. Dan maf'ulun bih dia mansub dan baris akhir dia baris atas. Yang ini struktur yang kita biasa jumpa ya. Nasoha al-abu al-wadil. Jadi untuk hari ini kita nak tambah lagi, nak panjangkan sedikit ayat tu. Nak panjangkan sedikit ayat tu tapi menggunakan kaedah al-maf'ul al-mutlaq. Jadi macam mana yang dimaksudkan kaedah al-maf'ul mutlaq? Kita lihat ada tak fi'il dalam ayat tu? Fi'il dia adalah kalimah nasoha. Jadi nak letakkan maf'ul mutlaq, apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena dapatkan apakah masdar dia. Masdar nasoha. Jadi mengikut pelajaran masdar kita dahulu, apabila perkataan itu 3 huruf, maka masdarnya mestilah rujuk kamus. Tak ada caranya, tidak ada kaedah yang kita boleh dapatkan daripada wazan dan sebagainya. Kena rujuk kamus. Jadi nasoha apabila dirujuk pada kamus, dia ada beberapa masdar. Antara masdar yang ada adalah perkataan akhir itu, nushun. Masdar nasoha, bila kita rujuk kamus, kita akan jumpa antaranya nasoha, fi'il madhi, fi'il mudhari', dia akan tuliskan yansahu, dan selepas itu dia akan letakkan masdar, maka masdar dia adalah nushun. Baik. So apa yang kita lakukan, kita ambil perkataan masdar itu, masdar untuk nasoha tadi, letakkan di belakang dia. So ayat dia sekarang ni akan menjadi nasohal abu al-walada kata yang ni ya, nushun. Tetapi disebabkan dia berada pada tempat maf'ul mutlaq, maka maf'ul mutlaq itu sebagaimana halnya dengan maf'ul bih, dia mesti berada pada hukum mansub. Dia mesti berada pada hukum mansub, dalam keadaan mansub. Sama seperti keadaan maf'ul bih. Maka apabila berada dalam keadaan mansub, kita dah lihat baru ni, bila mansub, apakah baris yang kita nak gunakan? Kebiasaannya adalah baris atas kan, fathah. Okay. Oleh itu, kalau tadi kita ambil perkataan nushun, kita letakkan di sini, tapi disebabkan perkataan nushun itu telah berada pada tempat maf'ul mutlaq, mansub, maka tak boleh baca nushun. Sebaliknya, kena letakkan tanwin baris atas, nushan. Jadi lagi sekali ya, saya ulang. Ayat asalnya nasoha al-abul walada, bapa menasihati budak itu ataupun anak itu. Jadi sekarang ni kita nak letakkan al-maf'ul al-mutlaq dalam ayat, nak panjangkan ayat. Kenapa nak letak maf'ul mutlaq? Sekejap lagi saya terangkan. Jadi bagaimana nak letak maf'ul mutlaq di dalam ayat? Carilah masdar untuk fi'il itu. Maka masdar untuk nasoha di dalam kamus mengatakan nasoha yansahu mudhari' dia, masdar dia adalah nushun. Nushun. Dalam setengah kamus dia letakkan nushun, dalam setengah kamus dia letakkan siap-siap dengan baris atas. Tak kisah, ya. Tak kisah. Yang penting kita ambil perkataan yang depan tu, nushun. Baik, kita letakkan perkataan itu di belakang dia. Nushun. Itu yang pertama. Dah dapatkan masdar dia. Baik. Yang kedua, bila dia berada pada tempat maf'ul mutlaq, kita jadikan masdar itu sebagai al-maf'ul mutlaq di dalam ayat, maka dia mesti berada dalam keadaan mansub. Jadi apabila mansub, tandanya adalah dengan baris atas. Maka kita bariskan akhir dia dengan baris atas. Oleh kerana perkataan ini tidak ada alif lam, maka kita letakkan tanwin. Dan seperti yang kita dah pernah jumpa sebelum ni, apabila ada tanwin baris atas, kita akan support perkataan itu dengan huruf alif. Sebab itulah perkataan kita sekarang ni, ayat yang baru sekarang ni, nasohal abu al-walada nushan. Maka nushan itulah yang dipanggil sebagai al-maf'ul al-mutlaq. Itu dulu setakat ni. Ada tak soalan nak tanya? Sebelum saya nak terangkan apakah fungsi maf'ul mutlaq di dalam ayat. Cara nak letakkan maf'ul mutlaq. Boleh ya, dapatkan masdar, letakkan di belakang. Biasanya dia berada di belakang ayat. Biasanya di hujung ayat. Dan macam mana baris dia? Disebabkan dia ini adalah maf'ul mutlaq, maka dia mansub. Sama seperti maf'ul bih. Mansub juga. Bila mansub, kita bariskan atas. Baik, ada soalan? Baik. Sekarang tak ada soalan. Baik, sekarang ni saya nak jelaskan. Apakah fungsi? Kenapa kita nak letakkan maf'ul mutlaq? Apakah tujuan letaknya maf'ul mutlaq di dalam ayat? Baik. Maf'ul mutlaq ini dia ada 3 fungsi. Yang selalu dinyatakan oleh dalam buku-buku tata bahasa, dia katakan maf'ul mutlaq ada 3 fungsi.
Jadi dalam kaedah kita ni tak ada, dia tidak nyatakan. Tapi benda ni penting untuk kita tahu kerana dalam latihan kita akan nampak fungsi dia. Apa fungsi dia maf'ul mutlak? Okay, ya. Jadi boleh tambahkan nota, boleh tambahkan nota di bawah tu. Nota di bawah itu letak tuliskan ni ya. Ja'a al-maf'ul al-mutlaq. Okay, ja'a al-maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu datang artinya datang dalam ayat. Kenapa kita letakkan maf'ul mutlaq di dalam ayat? Ada 3 fungsi. Yang pertama, li taukidi al-fi'li. Itu fungsi dia yang pertama. Li taukidi al-fi'li. Li untuk taukid, kita nak macam mana nak terjemah? Kita nak emphasize kan fi'il itu. Kita nak kata memang betul-betul saya buat benda tu. Jadi cara dia macam mana nak taukidkan fi'il itu ataupun nak mengesahkan memang betul-betul kita buat perkara tersebut. Jadi taukid ini dalam bahasa Arab banyak kaedah lah. Antaranya yang biasa kita jumpa, kita gunakan inna kan. Inna sesungguhnya. Itu taukid lah tu. Inna. Ya. Tetapi disebabkan di dalam ayat ni kita menggunakan fi'il, jumlah fi'liyah, tak boleh lah nak letak inna. Inna yazhabu, inna yaqra'u, tak boleh. Jadi apa cara dia? Cara dia ialah dengan menggunakan al-maf'ul mutlaq. Jadi dapatkan masdar, letak di hujung. Itulah fungsi yang pertama, li taukid al-fi'li. Jadi untuk fungsi yang pertama, itulah yang kita dah lihat sebentar tadi. Jadi macam mana nak terjemah ayat nasahal abul waladu nushan? Kita dah tak boleh terjemah secara literal. Tak boleh terjemah bapa menasihat anak dia, menasihati. Apa maksud dia? Tak faham kan? Jadi perkataan nushan ni tak boleh nak diterjemah secara literal. Kita kena tahu fungsi dia. Fungsi dia yang pertama tadi untuk taukid. Nak kata memang betul-betul bapa. Jadi kita boleh terjemah bapa memang betul-betul telah menasihati anak itu. Ataupun terbulanglah cara bagaimana kita nak terjemah, asalkan kita faham fungsi nushan ini adalah untuk taukid, untuk menguatkan perkataan nasihat tadi. Memang dia telah lakukan perkara tersebut. Itu fungsi taukid al-fi'l ataupun fungsi al-maf'ul al-mutlaq yang pertama. Baik, ada tak soalan nak tanya? Fungsi yang pertama tadi. Untuk taukid al-fi'l. Okey, tak ada? Baik. Sekiranya tak ada soalan, sekarang ni kita nak lihat fungsi yang kedua. Okey, fungsi yang kedua. Okey, sebelum tu kita habiskan dulu contoh. Baru kita pergi pada fungsi yang kedua dan juga fungsi yang ketiga. Al-misalu tsani qara'a al-ustazu al-qissah. Qara'a al-ustazu al-qissata. Ustaz itu, cikgu itu telah membaca kisah tersebut. Jadi ini ayat yang jumlah fi'liyah juga, fi'il, mula dengan fi'il, kemudian ada fa'il dia, siapa yang membaca, al-ustazu, fa'il baris depan, marfu'. Apa yang dibaca? Al-qissata. Ini maf'ul bih dia, objek yang kita lakukan terhadap benda tersebut kan, yang dibaca. Okay? Jadi ini ayat yang biasa jumpa. Qara'a al-ustazu al-qissata. Nah, sekarang ni kita nak letakkan maf'ul mutlak dalam ayat. Dan sebagaimana yang kita dah lihat tadi, apa fungsi maf'ul mutlak ataupun kenapa kita nak letakkan maf'ul mutlak di dalam ayat? Fungsi dia antaranya yang pertama adalah li taukidil fi'li. Kita nak emphasizekan fi'il tersebut. Ya. Jadi apa yang kita lakukan seperti tadi, kita cari kaedah, carilah apakah masdar untuk fi'il qara'a. Dia mesti menggunakan fi'il yang ada di dalam ayat. Tak boleh kita gunakan, kita cari fi'il lain ya. Itu ada tajuk yang lain lah. Jadi buat masa ni kita ambil dulu fi'il yang ada dalam masdar yang ada dalam ayat. Jadi fi'il dia adalah qara'a, masdar dia disebabkan ini masih lagi 3 huruf, carilah masdar dia di dalam kamus. Jadi dalam kamus antara masdar yang ada untuk perkataan qara'a adalah qira'ah. So apa terjemahan qira'ah? Sama makna dengan qara'a. Qara'a membaca, qira'ah juga dengan makna membaca. Bezanya qara'a fi'il, qira'ah isim, kata nama. Baik, itu yang pertama, dapatkan masdar. Yang kedua, apa hukum maf'ul mutlak tadi? Hukumnya adalah mansub. Jadi apabila mansub, apa implikasi dia kepada perkataan itu?
dia mesti dibariskan atas. Oleh itu, untuk membaca ayat ini, qara'al ustazu al-qissata qira'at. Mesti baris atas kerana dia mansub kan, qira'ata. Dan disebabkan tidak ada alif lam, maka kita letakkan tanwin, qira'atan. Sama seperti contoh yang pertama tadi, nushan, qira'atan. Cuma beza dia yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama kita akan support huruf itu dengan alif. Biasanya apabila ada tanwin baris atas, mesti kita akan support perkataan tersebut dengan alif. Itu dari segi ejaan sajalah. Kecuali untuk huruf ta marbutah. Kecuali untuk ta marbutah. Ta marbutah memang tak ada, memang tak perlu kita nak tambah alif. Kerana apa? Kerana apabila kita tambahkan alif, qira'ah, kita tambahkan alif, maka dia telah menjadi ta yang biasa, bukan ta marbutah. Dan makna dia pun tidak lagi dengan makna membaca tadi ya. Baik, jadi tak boleh tambahkan alif untuk sekiranya perkataan tersebut adalah ta marbutah. Satu lagi perkataan yang tidak boleh diletakkan alif walaupun dia ada tanwin baris atas adalah apabila kita ada alif hamzah di ujung perkataan. Contohnya perkataan ni, ma. Sekiranya kita baca ma'an, tak perlu nak letakkan alif. Tak perlu letakkan alif ya. Itu dari segi ejaan. Sepatutnya kena ada lah. Sepatutnya kita baca ma'an begitu. Ya, tetapi dari segi tulisan tidak ditulis. Tapi benda tu sepatutnya ada. Sebab itulah dalam kalau kita baca Quran ya, dalam tajwid, ada ayat hujung dia ma. Macam mana nak berhenti kalau kita waqaf? Adakah kita baca ma ataupun ma'a? Jadi bacaan dia adalah ma'a. Kenapa a? Kerana sepatutnya dia ada alif. Jadi dia jadi mad apa tu, kalau dalam tajwid dia jadi mad iwad kan, mad iwad ma'a ya. Itu dalam tajwid lah, boleh rujuk baliklah dengan ustaz-ustaz yang mengajar tajwid ya. Baik. So ayat yang nombor 2 ni dia menjadi qara'al ustazul qissata qira'atan, sebagaimana yang ada pada ba, qara'al ustazul qissata qira'atan. Okay, itu cara dapatkan maf'ul mutlaq dia. Dan apakah makna dia? Makna dia seperti tadi, iaitu untuk taukid al-fi'li. Kita nak mengesahkan atau kita nak menguatkan perbuatan tersebut. Jadi cara terjemahan dia seperti yang pertama tadi, tak boleh diterjemah perkataan qiraah ni secara literal. Dalam bahasa Melayu tak ada terjemahan dia. Tak boleh baca membaca, cikgu itu cerita membaca. Apa maksud dia? Tak ada kan? Jadi kita kena faham fungsi dia untuk taukidkan. So kita terjemahkanlah ikut yang sesuai. Kita nak kata cikgu itu memang telah membaca, memang betul-betul telah membaca kan cerita tersebut. Takut orang tak percaya kan kalau kita kata qara'al ustazul qissah, mungkin orang kata tak adalah dia tak baca. Tapi bila kita tambahkan qira'atah, kita nak kata ya, dia memang betul-betul telah membaca. Itu adalah fungsi al-maf'ul al-mutlaq yang pertama. Kita masih lagi dengan fungsi yang pertama ya. Baik. Al-mithalu tsalis, contoh yang ketiga. Zara Muhammadun sadiqahu. Muhammad menziarahi kawannya. Zara fi'lun madin, telah ziarah. Siapa fa'il dia? Muhammadun. Muhammad telah menziarah. Apa yang diziarahi ataupun siapa yang diziarahi? Maf'ul bihi dia. Sadiqah. Sadiqah. Qa di situ. Perkataan sadiq kan dia dua perkataan. Jadi kita ambil perkataan yang pertama sahaja. Maf'ulun bih dia. Sadiqah, maf'ulun bih pada atas mansub ya. Sadiqah, kawan siapa? Kawannya. Hu tu cuma tambahan saja. Jadi mudhaf ilaih, gabungan saja. Sadiqahu. Baik, itu ayat dia, Muhammad telah menziarahi kawannya. Sekarang ni kita nak buat macam tadi, kita nak kata nak emphasizekan fi'il tu. Nak kata memang betul dia dah ziarah kawan dia. Jadi macam mana nak letakkan makna memang betul dia telah buat sesuatu? Tak boleh nak letakkan inna dalam ayat. Kalau ayat itu ayat jumlah ismiyah, mula dengan isim, ia boleh. Kita kata inna Muhammadan, contoh lain. Contohnya kita tukar ayat ini kepada ayat jumlah ismiyah. Muhammad zara sadiqahu. Dalam keadaan ini boleh kita gunakan inna. Kenapa? Kerana ayat itu mula dengan isim. Tak ada masalah. Boleh guna inna. Tetapi disebabkan ayat ini bukan lagi bermula dengan isim, tak boleh nak guna inna. Maka caranya macam mana? Caranya adalah dengan menggunakan al-maf'ul al-mutlaq di belakang dia. Jadi apakah maf'ul mutlaq untuk perkataan zara? Rujuk kamus dan kamus akan berikan perkataan ni. Iaitu ziarah. Ziarah. Apakah makna ziarah? Makna dia sama dengan makna zara. Menziarahi. Bahasa Melayu pun kita guna ziarah kan, menziarahi.
So ziarah adalah bermakna zara. Biasanya zara fi'il, ziarah adalah isim. So terjemahan dia tak boleh lagi sekali, tak boleh nak terjemah. Muhammad telah menziarahi kawannya, menziarahi. Apa maksud dia? Tak boleh ya. Jadi kita faham fungsi dia tadi untuk nak emphasiskan perkataan zara. Jadi terjemahan dia ikutlah makna yang sesuai. Muhammad memang telah memang kita tambah. Kalau orang tanya macam mana awak terjemah perkataan memang? Jadi tak ada perkataan memang tu. Jadi macam mana? Melalui kefahaman kita terhadap penggunaan maf'ul mutlaq tadi. Dia memang betul-betul telah menziarahi kawannya. Itulah cara kita nak terjemah ayat yang mengandungi al-maf'ul al-mutlaq. Setakat ni ada soalan apa-apa nak tanya? Ada? Tak ada? Baik. Jadi sekiranya tak ada, kita nak, okey, kita baca kaedah. Kaedah ni, setakat ni, kaedah ni, okey, kita baca dulu. Al-kaedah, kaedah, al-maf'ulul mutlaq. Apa yang dimaksudkan dengan al-maf'ulul mutlaq tadi? Dia adalah masdar. Nampak? Boleh highlightkan perkataan masdar itu. Dia mesti masdar. Masdar yang diambil dari fi'il yang ada dalam ayat. Kalau ayat tu qara'a, cari masdar qara'a. Kalau ayat tu zahaba, carilah masdar zahaba. Itu yang pertama. Yang kedua, mansub. Hukum dia mesti mansub. Dia bukannya marfu', bukannya majrur, dia mansub. Bila mansub, kita tahulah tanda-tanda yang kita dah belajar itu dengan baris atas antaranya kan. Jadi biasanya kita gunakan yang tanda yang pertama lah, baris fathah pada atas. Dua tu yang penting, masdar, yang kedua dia mansub. Yang ketiga ni, ni tambahan sajalah. Mushtaqun min lafzil fi'li. Mushtaq yang diambil, kita derive dia dari lafaz fi'il tersebut. Seperti yang saya sebut tadi kan, mesti ada fi'il dan kita ambil masdar dari fi'il yang ada dalam ayat. Baik, itu yang pertama tentang al-maf'ul al-mutlaq. Yang seterusnya, ini fungsi dia. Baik, sebelum fungsi ni tambahan juga. Yang bahagian belakang ni pun tak payah pun tak apa. Dia kata yadullu ala hadatsin ghairi muqtarinin bi zaman. Dia menunjukkan kepada satu perbuatan. Ia menunjukkan satu perbuatan hadas, perbuatan ghair muqtarin, ghair yang tidak muqtarin bersambung ataupun berhubung. Tidak berhubung dengan masa, zaman, tidak berhubung dengan masa. Bahagian ini dia cuma nak terangkan masdar, perkataan masdar. Yang ini kita dah belajar itu, maaf. Dia nak terangkan masdar yang ni. Jadi masdar itu apa? Dia kata masdar itu perkataan yang merujuk kepada perbuatan, satu benda berlaku tanpa kita kaitkan dengan zaman. Jadi ini adalah tajuk masdar itu. So dalam tajuk hari ini tak payahlah kita abaikan yang ni kerana ini hanya mengulang saja yang dulu. Yang penting yang belakang ni. Ni fungsi dia. Apa fungsi dia? Wa yu'akidul fi'la. Yu'akid, ni sama dengan perkataan taukid yang saya letakkan tadi. Taukid, taukid itu masdar dia lah. Yu'akid dan dia menegaskan fi'il. Dia nak mengesahkan perbuatan tersebut. Itulah fungsi taukid yang kita lihat ataupun fungsi maf'ul mutlaq yang kita telah lihat di dalam ketiga-tiga ayat yang tadi. Itu adalah tentang fungsi yang pertama. Baik, sekarang saya nak tambahkan ada fungsi lain. Selain daripada fungsi taukidil fi'li, dia ada fungsi yang kedua. Okey, tambahkan nota kita. Fungsi yang kedua adalah yang pertama tadi li taukidil fi'li. Fungsi yang kedua bayani an-naw'i. Li bayan an-naw'i. Li untuk bayan, menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan an-naw'i, jenis. Yang dimaksudkan dengan jenis itu adalah, apa yang dimaksudkan dengan jenis itu adalah naw al-fi'li. Naw al-fi'li, jenis perbuatan. Artinya bagaimana orang tu buat benda tu. Lagi sekali ya. Fungsi yang kedua adalah li bayani an-naw'i ataupun li bayani naw'il fi'li, untuk menerangkan jenis perbuatan tersebut. Ya, okey, kita lihat satu contoh. Macam mana yang dimaksudkan dengan menjelaskan jenis perbuatan. Contohnya kita ambil contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua ya.
Qara'al ustazul al-qissata qira'atan. Sekiranya maf'ul mutlak kita hanya masdar itu semata-mata, tidak ada tambahan perkataan lain, maka itulah fungsi yang pertama untuk taukid. Tetapi apabila kita ada satu perkataan lain-lain belakang, kita ada satu lagi perkataan sifat, contohnya kita ada adjektif. Kita ada adjektif. Bacaan yang macam mana? Qiraah, membaca. Kita nak kata dia ni membaca macam mana? Cikgu membaca buku itu, membaca kisah itu dengan membaca kuat, contohnya loudly kan. Kita nak jadikan dia apa? Adverb kan. Jadi macam mana nak jadikan dia adverb? Kita gunakan kaedah maf'ul mutlak. Qiraatan, okay. Qiraatan, kita kata qiraatan jahriyatan. Jahriyatan. Kita tambah ya. Jahriyatan. Apa maksud jahriyatan? Dengan kuat. Kita baca jahar. Kalau semayang tu, semayang kalau imam dia semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh kan dia baca jelas, dia baca kuat kan. Itu kita panggil qiraah jahriyah. Maknanya semua orang dengar. Tapi kalau kita semayang zuhur kan, semayang zuhur dan semayang asar tu, imam tak baca kuat, dia baca perlahan. Kita panggil qiraatan sirriyatan. Sirriyah. Sirriyah dari segi maksud dia adalah secara rahsia. Bacaan rahsia artinya bacaan perlahan lah, ataupun bacaan yang dia seorang saja dengar. Itu dua istilah ya. Jadi kedua-dua perkataan tu boleh digunakan untuk ayat ni. Kalau kita kata qara'al ustazul qissata qira'atan jahriyatan, dia sambung. Qira'atan jahriyatan, bacaan, maka qira'ah tadi fungsi dia bukan lagi fungsi taukid. Tak payah lagi nak terjemah sesungguhnya cikgu tu memang telah membaca, tak payah. Terjemahan dia bagaimana? Cikgu itu telah membacakan cerita itu dengan bacaan apa? Bagaimana dia membaca tadi kan? Dengan bacaan yang jelas. Jadi itulah kegunaan ataupun fungsi al-maf'ul mutlak yang kedua untuk menjelaskan jenis fi'il. Macam mana dia membaca? Bacaan yang bagaimana? Bacaan yang jelas. Yang pertama. Ataupun kita gunakan perkataan yang satu lagi, sirriyah. Qara'al ustazul qissata qira'atan sirriyatan. Guru itu telah membaca kisah itu dengan bacaan senyap. Bacaan dia sendiri baca, contoh. Itu adalah satu lagi contoh untuk fungsi taukid, fungsi bayan an-naw', menjelaskan macam mana ya, jenis dia macam mana. Baik. Ada soalan tak untuk fungsi yang kedua ni, bayan an-naw'? Kita lihat contoh satu lagi, contoh yang ketiga. Zara Muhammadun sadiqahu ziyarah. Muhammad telah menziarahi kawannya. Nak terjemah bagaimana ziarah? Kita lihat. Ini adalah masdar maf'ul mutlak, tidak ada tambahan apa-apa perkataan di belakang, tak ada adjektif contohnya. Maka terjemahan dia ataupun fungsi dia macam tadi untuk kita nak menegaskan perbuatan zara. Tetapi apabila kita di dalam ayat tu kita tambah satu sifat, satu adjektif. Ziarah yang bagaimana? Ziaratan, contoh saya kata ziaratan wuddiyatan. Ambil perkataan ni ya. Wuddiyatan. Wuddun. Al-wuddu bermakna kasih sayang. Dari perkataan ini lahirnya perkataan mawaddah yang kita biasa dengar tu kan, mahabbah, mawaddah, rahmah. Mawaddah tu, waw dal tu dari perkataan ini. Wuddun bermakna hubbun, cinta ataupun kasih. Jadi apa terjemahan ayat dia sekarang ni? Muhammad telah menziarahi kawannya, bukan lagi nak kata memang dia telah ziarahi, tidak, tapi dia nak kata ziarah yang bagaimana yang dia pergi? Ziarah secara baik ke, ziarah secara jahat ke, ziarah apa? Ziaratan wuddiyatan, ziarah kasih sayang, ziarah yang dia nak menjalinkan kasih sayang dengan kawan dia tadi. Jadi ini pun contoh yang kedua untuk menjelaskan jenis ziarah tadi, ziarah yang bagaimana. Ya, itu adalah untuk fungsi yang kedua. Baik. Jadi dalam contoh yang saya dah berikan untuk fungsi yang kedua ni, kalau kita lihat perkataan jahriyah, perkataan sirriyah ataupun perkataan wuddiyah ni, ketiga-tiga ni adalah adjektif dia, adalah dalam bentuk sifat. Jadi cara yang kita boleh gunakan adalah cuma tambah satu sifat. Satu sifat. Tambah saja satu sifat yang sesuai di belakang maf'ul mutlak. Ada lagi satu cara. Ini tambahan saja. Ada lagi satu cara macam mana kita nak letakkan ataupun nak jadikan dia sebagai fungsi yang kedua. Caranya adalah jadikan, dia tambahkan mudhaf ilaih di belakang dia. Contoh,
Contoh, kita ambil contoh yang kedua yang sesuai. Qara'al ustazul qissata. Qara'a al-ustazu al-qissata. Qira'ah, kalau satu perkataan saja, fungsi dia tadi untuk taukid. Tapi sekarang ni kita nak tambahkan mudhaf ilaih. Bukan lagi sifat sebagaimana yang dalam contoh jahriyah, siriyah atau wudiyah. Kita nak tambah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, kita akan kata qira'ata, contohnya apa? Qira'atat tifli. At-tifli bermakna apa? Kanak-kanak kan? Jadi apa maksud dia di sini? Guru tadi, ustaz itu telah membacakan kisah itu. Bagaimana cara dia membaca? Dengan bacaan budak. Jadi seolah-olah, jadi kita nak kata dia baca bukan cara biasa, tapi cara dia baca sebagaimana seorang budak baca. Mungkin dia baca perlahan, dia baca lambat-lambat, dia baca, ikutlah nak terjemah yang penting baca ada sebagaimana bacaan seorang budak, bukan sebagaimana bacaan biasa seorang cikgu. Ini pun satu lagi contoh di mana perkataan qiraah ni fungsi dia bukan lagi untuk taukid, tetapi fungsi dia untuk menjelaskan bagaimana. So ini adalah dua cara lah yang biasa kita jumpa bagaimana orang Arab nak menggunakan maf'ul mutlaq di dalam menjelaskan fungsi bayan an-nau', fungsi yang kedua tadi, untuk menjelaskan jenis dia. Okey ya. Baik, ada tak soalan nak tanya? Untuk fungsi yang kedua, li bayan an-nau'. Jadi mudah dia bila nampak ada perkataan lain yang berkait dengan maf'ul mutlaq, itu bukan lagi taukid. Mungkin fungsi yang kedua iaitu bayan an-nau'. Boleh. Baik. Sekarang ni kita lihat fungsi yang terakhir. Fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga, kalau kedua tadi li bayanin nau', sekarang ni kita nak lihat fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah li bayani al-adad. Apa makna al-adad? Tajuk pertama, kedua kelas kita itu bilangan dia kan. Kita nak menjelaskan bilangan. Maksudnya apa? Al-adad huna boleh buat dalam kurungan. Yang dimaksudkan dengan bilangan itu adalah adadu al-fi'li. Berapa kali dia buat? Kita nak jelaskan dia buat benda tu berapa kali. Dia baca berapa kali, berapa bacaan. Kalau contoh dia ketuk pintu berapa kali, berapa ketukan dia buat. Yang itulah fungsi yang dikatakan sebagai li bayani al-adad. Jadi untuk menjelaskan bayanil adad, kita ambil contoh yang kedua. Kita ambil contoh yang kedua. Saya letakkan di bawah. Ya. Untuk contoh bayanil adad, contohnya kita kata qara'a, apa tadi? Qara'al ustazu al-qissata, ayat yang kedua tadi. Okey, jadi apa kita nak lakukan? Sama, kita letakkan masdar dia. Masdar dia adalah qira'atan. Kalau satu perkataan saja, maka itu fungsi dia untuk taukid. Kalau kita ada adjektif belakang dia, fungsi dia untuk yang kedua, bayan an-nau'. Tapi sekarang ni dia nak kata fungsi yang ketiga, kita nak menjelaskan berapa kali bacaan tersebut. Jadi untuk fungsi yang ketiga ni, kita cuma letakkan nombor bilangan di belakang ni. Kita nak kata berapa bacaan. Jadi kalau kita kata nak baca, dia baca sekali. Antara cara yang kita boleh guna qira'atan wahidatan. Tambahkan bilangan di belakang. Qira'ah wahidah. Jadi maksudnya apa? Guru membaca cerita tersebut berapa kali baca? Qira'ah wahidah. Jadi fungsi qira'ah di situ untuk menjelaskan al-adad. Itu yang contoh yang pertama. Kalau dia baca dua kali, macam mana nak buat? Qara'al ustazu al-qissata, bukan kita tambahkan isnan di belakang, tidak. Dia akan jadi kaedah sebagaimana yang kita dah biasa guna. Nak kata satu bagaimana? Kitabun. Nak kata dua, kitabani. Kan? Nak kata tiga, tukarlah kepada jamak, salasu kutub. Begitulah halnya dengan keadaan perkataan ini. Kalau nak jadikan dia dua, tukarlah perkataan qira'ah daripada mufrad kepada musanna. Jadi apakah musanna qira'ah? Musanna dia ada dua, sama ada qira'atani, kita kata qira'atani ataupun qira'ataini. Kan, qira'atani ataupun qira'ataini dengan dua bacaan. Jadi kita nak kata dua bacaan. Qira'atani. Yang mana satu nak guna? Versi
Alif ataupun versi ya. Kita dah lihat juga dalam pelajaran hari itu kan. Untuk musanna ada dua versi. Versi alif, qira'atani, satu lagi versi ya. Yang mana nak guna? Ketika itu kena rujuk kepada hukum dia tadi. Apakah hukum maf'ul mutlak tadi? Apa hukum maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak hukum dia adalah apa tadi? Mansub kan? Mansub. Bila mansub, yang kita dah biasa jumpa mansub dengan baris atas. Tapi jangan lupa, lihat balik pelajaran mansub itu, mansub ada juga dengan yang mansub menggunakan huruf ya. Kan? Terutamanya apabila dia ni perkataan musanna. Ya, musanna. Ataupun dia adalah jamak muannas salim. Itu adalah ya. Satu lagi mansub menggunakan huruf, menggunakan baris. Menggunakan baris instead of baris, tak menggunakan ya betul, dua ni saja. Sama ada menggunakan baris atas ataupun ya. Ada satu lagi alif, tapi alif tu kita boleh abaikan lah kerana contoh dia tak ada dalam silibus kita. Dua tu ya. Jadi dalam keadaan ini kita pilih versi ya, qira'ataini. Qira'ataini. Jadi bila kita sebut qira'ataini, dia telah bertukar makna daripada bacaan tadi kepada dua bacaan. Jadi kalau nak kata dua, nak letak nombor boleh, tak nak letak nombor pun tak apa. Kerana bila kita sebut qira'ataini, memang dah difahami dia bermakna dua. Jadi kita kata qara'al ustazul qissata qira'ataini, dua bacaan. Ataupun nak letak nombor, letakkan isnataini. Ya, jadi apabila ada maksud bilangan di situ, itulah fungsi dia yang ketiga untuk menjelaskan berapa kali dia baca. Okay? Kalau dia baca banyak kali, 4, 5, 6 kali, letakkan nombor. Qara'al ustazul qissata salasa qira'at, dia kata. 3 bacaan. Contoh dia baca Quran kan, ustaz tu dia baca Quran, satu bacaan qiraat. Itu yang dalam Quran dia ada qiraat kan, dia baca cara bacaan yang berbeza-beza. Qiraat ini, qiraat itu kan. Jadi 3 kali bacaan. Jadi ini adalah contoh untuk fungsi yang ketiga, libayani al-adat. Jadi untuk bayan adat ni mudah. Kerana dia ada nombor di belakang dia, dia menjelaskan bilangan dia berapa kali. Jadi berapa kali itu tak kiralah dengan menggunakan sama ada dengan menggunakan nombor ataupun contoh qira'at ini memang difahami dengan makna 2 kali. Kalau 3 dan seterusnya itu mudah. Dia akan ada nombor. Itu adalah fungsi yang ketiga untuk dibayani al-adat. Ya. Baik. Hadza huwa al-maf'ul al-mutlaq. Ada soalan nak tanya? Jelas ke ni tajuk ni? Okey. Baik. Sekarang tidak ada soalan, kita lihat at-tadrib, at-tadribat. Okey, at-tadribul awal. At-tadribul awal, ikhtaril jawabal munasib. Pilih jawapan yang sesuai. Jadi dia dah letakkan perkataan dan kita hanya pilih saja manakah perkataan yang paling betul untuk dijadikan al-maf'ul al-mutlaq di dalam ayat. Ya. Contoh yang pertama, darasa Muhammadunil hisaba. Muhammad telah mempelajari hisab, ilmu hisab lah ya. Kita pun dulu matematik itu kita panggil sebagai ilmu hisab. Al-hisab, darasa al-hisab. Tapi di sini hisab di sini boleh kita terjemah dengan makna mengira lah. Kerana kalau nak terjemah dengan makna matematik, yang kita faham dengan ilmu hisab, orang Arab dia ada gunakan perkataan lain. Kalau nak kata matematik, dia tak kata al-hisab. Dia kata ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat, bukan riyadah, riyadah, jadi riyadiyat ada tambahan ya. Ar-riyadiyat bermakna arithmetic ataupun matematik. Baik, jadi darasa Muhammadun al-hisab. Muhammad dia belajar, kita kata belajar mengira lah, belajar membilang. Okey. Baik, sekarang ni kita nak letakkan maf'ul mutlaq. Tujuan dia apa? Biasanya tujuan yang pertama lah untuk di taukidil fi'li. Untuk kita nak emphasizekan perkataan darasa. Nak kata memang betul-betul Muhammad dia telah mempelajari hisab. Jadi manakah masdar yang betul? Mesti masdar, dan yang kedua mesti hukum dia betul. Okay. Kalau kita lihat yang mana satukah masdar untuk darasa? Siapa boleh beritahu ni? Manakah masdar untuk darasa? Darsun, durus, dars. Jadi sebagaimana yang kita dah tahu, darasa ni 3 huruf, rujuklah kamus. Jadi kalau dalam kamus yang mana satu?
Mungkin boleh rujuk sekejap. Darsan. Darsan. Okey. Kita lihat daripada awal Darsun. Darsun ni masdar dia ataupun bukan? Sama dengan darsan. Sama kan? Cuma beza dia apa? Baris saja berbeza. Tapi perkataan yang samalah. Dars. Masih lagi perkataan yang sama. Dars. Dars. Betul. Dars adalah masdar. Dars yang belakang ni pun masdar. Durus. Durus. Durus adalah jamak dia. Durus adalah jamak untuk dars. Jadi biasanya untuk maf'ul mutlak ni sekiranya untuk tujuan bayan, untuk tujuan taukidul fi'li, taukid kita tak akan tukar dia kepada jamak. Kita akan ambil bentuk yang mufrad. Jadi bentuk yang mufrad yang ada dua. Sama ada darsun ataupun darsan. Itu dulu. Kita dah jumpa masdar dia. Yang kedua, dari segi hukum. Yang mana yang betul? Nak baca darsun ataupun darsan? Jadi apa? Ain tadi Darsun. Darsan. Kenapa darsan? Sebab mansub. Mansub, betul. Jadi dua perkara. Pertama, masdar yang betul. Yang kedua, mansub, baris yang betul. Jadi jawapan dia, darasa Muhammadun al-hisaba darsan. Terjemahan dia, dengan fungsi taukid. Muhammad memang telah mempelajari cara mengira. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Al-jumlatu thaniyah. Allamal muallimul lughatal arabiyyah. Al-muallim, cikgu itu. Apa yang cikgu itu buat? Allama. Apa makna allama? Tahu ataupun mengajar. Ataupun belajar. Yang mana satu? Mengajar. Mengajar, betul. Allama bermakna mengajar. Kalau tahu, kita kata alima. Lain kan? Wazan lain, makna dia pun lain. Allamal muallimu, guru itu mengajar. Fi'il dia, allama, muallimu, fa'il dia, lughah ni maf'ulun bih dia. Mengajar bahasa. Lughah Arabiyah. Arabiyah ni sifat dia saja. Sifat kepada lughah tadi. Lughah Arabiyah. Baik, sekarang ni kita nak letakkan maf'ul mutlak. Kita nak kata memang betul-betul cikgu tu mengajar bahasa Arab. Jadi, apakah masdar dia yang betul? Kita ada ta'liman, kita ada mualliman, kita ada ilman. Ketiga-tiga perkataan ini memang diambil dari kata dasar dia, iaitu ain, lam, mim. Tetapi yang manakah yang masdar? Mana dia masdar untuk allama? Kalau kita lihat di sini, allama ni ain, lam, mim ada tad'if ataupun ada syaddah. Ni yang ada tambahan ke? Yang 3 huruf ke? Yang 4 huruf ni? Yang ada tambahan? Ke yang asal 3 huruf? Mazid ataupun mujarrad? Ini mujarrad. Mujarrad. Kalau mujarrad, Mazid. Ini mazid. Sebab dia ada tambahan kan? Betul ya Nabila? Ini mazid. Sebab ada tambahan. Apa tambahan dia? Seperti yang kita buat dalam midterm minggu lepas kan? Tambahan dia adalah tad'if ganda 2 tu kan? Dia doublekan huruf lam. Tad'if. Jadi ain lam ada tambah satu lam lagi. Dia menunjukkan bahawa ini adalah fi'il mazid. Jadi bila fi'il mazid, sebagaimana dalam pelajaran masdar hari itu, mazid boleh kita dapati masdar dia tanpa merujuk kepada kamus. Jadi apakah masdar allama? Ta'liman, mualliman, ilman. Rujuklah kepada senarai wazan kita itu. Allama wazannya fa'ala. Yufa'ilu. Apa masdar dia? Fa'ala yufa'ilu. Ada siapa ingat ni? Fa'ala yufa'ilu. Allama yu'allimu. Apa dia? Fa'ala yufa'ilu. Taf'ilu. Taf'il. Okey, taf'il. Jangan baca taf'ilu lah. Kalau taf'ilu dia dah hilang satu huruf. Taf'il. Ada ya kan? Jadi kalau taf'il, apa masdar untuk allama? Kita taf'il. Oleh itu, apakah masdar dia? Allama ta'lim. Kan? Masdarnya adalah ta'lim. Jadi mana perkataan ta'lim? Of course lah yang ni.
Ta'lim. Ini mu'allim. Lain. Mu'allim cikgu dia. Ilman ilmu dia. So ta'lim itulah yang bermakna pengajaran. Jadi allama mengajar, ta'lim pun makna mengajar juga. Kerana apa? Kerana dia adalah masdar dari perkataan yang fi'il yang sama ya. So ta'lim mengajar. Kita kata ta'limul aulad, mengajar anak-anak. Ta'lim mengajar. Tapi disebabkan dia datang dengan makna apa tadi, makna taukid, tak adalah kita terjemah mengajar. Kita kata memang cikgu itu telah mengajar bahasa Arab. Ta'lim. Dan kenapa dibariskan atas? Macam tadilah, kerana dia adalah mansub. Maka dalam contoh ni, ni kita cuma kenal masdar sebab contoh, sebab jawapan yang lain bukan masdar kan. Jadi sudah tentulah ini jawapan yang betul. Dan tambahkan saja baris atas itu kerana dia mansub. Itu yang kedua. Rakam salasa. Istaghfaral abdu rabbahu. Hamba itu telah memohon ampun dari Tuhannya. Pun sama nak taukidkan fi'il itu. Nak kata memang betul-betul sungguh-sungguh dia ni dah meminta ampun. Yang mana satu? Masdar untuk istighfar. Istighfaran satu betul. Istighfaran bukan Hanafi ya. Istighfaran Hanafi. Istighfarin masdar atau tidak? Sama tak perkataan istighfaran dengan istighfarin? Tak sama. Tak sama? Cuba buang alif tu ujung tu. Kata yang sama tak? Sama Ustaz? Sama. Kata yang sama ni sebenarnya ya. Yang membezakan dia hanyalah baris hujung. Jadi baris hujung ni disebabkan hukum dia ni marfu' ke ataupun mansub ke ataupun majrur. Oh, baris hujung beza dia. Ya betul. Yang membezakan tu baris hukum tu lah, marfu', mansub ataupun majrur itu ya. Kalau kita buang ni, kita buang alif tu kan perkataan yang sama, istighfar. Yang berbeza adalah baris. Jadi baris hujung tu dia, kalau perkataan itu tidak di dalam ayat, tak ada beza sebenarnya. Nak baca istighfarun ke, istighfaran ke, istighfarin ke, perkataan yang sama, makna yang sama. Artinya apa? Artinya adalah meminta ampun tadi. Istighfar. Kan? Jadi ni masdar dia, yang ini pun sama masdar. Ghafur bukan masdar. Ghafur ni merujuk kepada yang maha pengampun. Lain ya. Jadi tak ada kena-mengena dengan meminta ampun. Ni mengampun, yang ni meminta ampun, maka ghafur kita boleh keluarkan. So ada dua pilihan. Satu istighfaran, satu istighfarin. Kata yang sama. Jadi bila dah ada dua pilihan, kita nak cek yang kedua. Yang kedua tadi, dia mesti apa hukum dia? Dia mesti mansub. Jadi bila mansub, barulah kita boleh pilih yang mana yang betul. Istighfaran, istighfarin. Tadi apa tadi Hanafi sebut tadi? Istighfaran ke istighfaran? Istighfaran. Kenapa istighfaran? Kenapa kita pilih yang baris atas? Sebab mansub. Sebab mansub. Betul. Sebab dia mansub ya. Jadi itu penting kita nak tahu. Ni maf'ulun bih. Ni maf'ul apa ni? Maf'ul mutlak. Hukum dia apa? Mansub. Jadi barulah kita boleh gunakan perkataan yang tepat. Jadi ayat kita istaghfaral abdu rabbahu istighfaran. Ya, jadi dapatlah maf'ul mutlak yang betul. Okey, sahih. Rakam arba'ah. Rabba al-walidu umara. Bapa itu telah rabba. Rabba ni mendidik. Rabba bermakna mendidik. Mendidik. Rabba yurabbi. Mendidik. Bapa mendidik Umar, maf'ulun bih dia. Jadi kita nak abaikan dulu perkataan Islamiyah ni. Kita nak ambil masdar di dahulu. Apakah masdar rabba? Kita ada tarbiyatun, tarbiyatan, tarbiyatan. Sama perkataan dia. Maka confirm lah ini masdar dia. Kalau tak, kita boleh rujuk dalam wazan. Rabba. Rabba ni wazan, ni fi'il ni asalnya adalah rabbaya. Tapi ya tu susah nak sebut. Rabbaya diabaikan ya tu, maka dia jadi rabba saja. Jadi kalau kita ambil balik bentuk asal, rabbaya fa'ala. Apa masdar untuk fa'ala? Okay, rujuk dalam senarai masdar sekejap. Fa'ala yufa'ilu. Apa dia? Fa'ala yufa'ilu Tafa'ala. Tafa'ala tak, itu bukan masdar dia. Yang dalam senarai masdar. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Dalam senarai masdar kita itu fa'ala yufa'ilu taf'il. Oleh itu rabba yurabbiyu ataupun yurabbi dia ada dua masdar dia. Satu taf'il, satu lagi Taf'ilah. taf'ilah. Betul kan? Taf'ilah. Jadi kalau taf'il jadi tarbi, susah nak sebut ada ya.
Kita ambil wazan yang kedua. Taf'ilah dia jadi tarbiyah. Tarbiyah. Perkataan yang ni tarbiyah. Jadi baca dia tarbiyah. Taf'ilah bukan tarbiyah. Ada orang baca tak payah. Tarbiyatan. Tarbiyah. Maaf, tarbiyah betul kerana ni ada dua huruf ya di situ. Tarbiyah. Ya. Okey. Baik. Tarbiyatan. Tarbiyah bagaimana? Jadi tarbiyah, maaf kita buangkan syaddah ni. Jadi tarbiyah masdar dia, tarbiyah. Jadi dalam antara tiga-tiga ni mana yang paling tepat nak jadikan dia maf'ul mutlak? Tarbiyatun, tarbiyatin ataupun tarbiyatan? Tarbiyatin. Tarbiyatun. Tarbiyatin Ustaz. Dia mesti apa pada hukum tadi? Hukum dia mesti Tarbiyatan. mansub. Bila mansub pada atas lah. Jadi itulah jawapan ataupun maf'ul mutlak yang betul. Dia mesti mansub. Kalau kita baca tarbiyatun, dia tak jadi maf'ul mutlak. Dia akan dia sama ada salah ataupun ada maksud yang lain. Jadi di sini dia mesti tarbiyatan. Okey ya. Jadi rabbal walidu umara tarbiyatan. Sekiranya kita berhenti pada perkataan tarbiyatan, tidak ada islamiyah, maka inilah fungsi yang pertama tadi. Taukid saja. Taukid kataan fi'il. Tetapi di sini dia ada sifat tarbiyah yang bagaimana? Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan Islam. Dia dah ada fungsi sifat. Dia dah ada sifat. Jadi bila ada sifat, apakah fungsi maf'ul mutlak di sini? Bukan taukid lagi. Fungsi dia yang mana? Yang kedua ke yang ketiga? Bayan nau' ataupun bayan al-adad. Nak menjelaskan jenis dia ataupun menjelaskan bilangan? Jenis yang nombor 2. Jenis yang nombor 2 kan? Kerana dia nak menjelaskan pendidikan yang macam mana yang bapak tu ajar. Pendidikan bercorak Islam, pendidikan Islami kan. Maka ini adalah fungsi yang kedua. So tak ada lagi dah makna taukid tadi dah tak ada ya. Itu cara terjemahan dia. Bapa mendidik umat dan pendidikan Islam. Boleh terjemah secara literal. Tarbiyatan Islamiah tu tak jadi idafah ke? Ini bukan idafah. Kalau idafah dia macam ni. Kalau idafah, okey. Baik. Dia dua perkata ni beza. Bagus, soalan tu bagus. Ramai yang susah nak bezakan antara sifat dengan idafah ataupun yang kita panggil mudhaf ilaih tu ya. Mudhaf ilaih. Idafah tu mudhaf ilaih. Ramai tak boleh nak beza ni. Sifat ni begini. Kalau sifat contoh, saya bagi contoh lain ya, nak fahamkan sifat dulu. Saya kata kitab. Sifat dia, adjektif dia, kita ambil kitabun kabir contoh. Kitabun kabir. Jadi kabir itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada kitab. Dia merujuk kepada benda yang sama. Jadi kitab kabir, yang kabir itu adalah kitab. Dia benda yang sama. Tidak ada melibatkan objek yang lain. Ya, itu jadi bila merujuk kepada benda yang sama, itu adalah sifat. Tetapi apabila dia perkataan yang kedua itu merujuk kepada benda lain. Contoh kitabu al-lughah. Kitabul lughah. Kitab lughah. Kitab bahasa, buku bahasa kan. Adakah bahasa ni merujuk kepada kitab tadi? Dia bukan benda yang sama. Kitab lah, bahasa kan. Tapi kita gabungkan. Itu yang dia panggil sebagai idafah tu. Dia gabungkan. Jadi bila gabung, bukan buku ni, bahasa ni tidak merujuk kepada kitab. Tapi kita tambah makna saja. Kitab jenis apa antaranya? Kitab jenis ataupun kitab apa tu? Jenis lah. Kitab apa? Kitab bahasa. Itulah dimaksudkan dengan idafah. Artinya dia bukan sifat dia merujuk kepada benda lain. Kalau kita rujuk balik kepada ayat ataupun contoh tarbiyah Islamiyah di atas ni kan, tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam. Agak-agaknya Islam itu merujuk kepada sifat dia ke ataupun tambahan saja? Sifat dia. Kita lihat balik perkataan Islamiyah. Antara yang menunjukkan dia ni ada sifat, adanya tanda ni, adanya huruf ya di belakang tu. Perkataan asalnya apa? Islam. Kalau ayat itu dia kata, kalau dalam ayat tu dia kata tarbiyatal Islam, dia kata. Tengok ya, beza ya. Tarbiyatu ataupun tarbiyata al-Islam. Ini merujuk dua perkataan yang berbeza ataupun perkataan Islam ni merujuk kepada tarbiyah. Tarbiyah, pendidikan, Islam. Dua perkataan yang berbeza kan? Tarbiyah, Islam. Jadi, bila bentuk dia dalam bentuk begini, ini adalah idafah. Ini dia idafah. Tarbiyah apa? Tarbiyah jenis Islam. Idafah. Tarbiyah Islam.
Tetapi yang kita lihat di sini, dia ada tambahkan ya tu. Dia tambahkan ya yang berada di hujung tu kan, ya yang ada syaddah. Ini dipanggil ya'u an-nisbah. Bila kita tambah ya nisbah ni, maknanya kita nak jadikan perkataan itu sebagai adjektif. Itu fungsi ya nisbah. Kita nak jadikan dia sebagai sifat. Walaupun perkataan asal Islam tu bukan sifat, tapi macam mana nak jadikan dia sifat? Islamic. Kita nak jadikan dia Islamic education kan. So macam mana nak tambah IC dekat Islamic pada perkataan Arab tu adalah dengan menambahkan ya. Jadi dalam ayat ni, Islam telah bertukar kepada Islami. Jadi Islami bukan lagi Islam, tapi Islamic. Kan dah jadi adjektif Islamic. Dan di sini dia ada ta, sebab itulah Islamiyatan ada ta. Jadi ketika itu, nampak aja ta tu, nampak aja ya, ada syaddah ni, confirm dia adalah adjektif tu. So, boleh tak jawapan tu? Nafi. Menjawab tak jawapan tu? Okey, terima kasih Ustaz. Jadi dia bukan idhafah ya, dia bukan idhafah. So dua tu lah memang betul, ramai yang tanya apa beza idhafah dengan sifatnya. Lagi sekali ya, sifat tu maknanya perkataan yang kedua tu merujuk menjadi sifat dia lah, adjektif dia lah, merujuk kepada perkataan tadi. Dua entiti yang ataupun entiti yang sama. Islamiyah, apa yang Islamik tu? Tarbiyah tadilah. Kan? Tapi kalau dia bukan adjektif, maka dia akan dua entiti yang berbeza. Itu baru dia jadi idhafah. Okey. Wa al-jumlah al-akhirah rakam 5. Rakam 5, intasyaral Islam. Islam telah tersebar. Islam telah tersebar. Intasyara bermakna tersebar. Okey, kita abaikan dulu wasi'an, kita nak letakkan maf'ul mutlak dulu. Intasyaral Islam tersebar. Apakah masdar untuk intasyara? Jadi kalau kita rujuk kepada wazan intasyara, okey, ni apa kata dasar dia ni? Intasyara. Infa'ala. Infa'ala. Okey, kita cuba tengok. Betul ke tidak infa'ala? Infa'ala. Alif, nun, fa, ain, lam. Sekiranya kita kata dia ni adalah infa'ala, mana huruf asal dia? Jadi kalau infa'ala, kita kata huruf asal dia adalah Tasyara ke? tasyara lah ya. Kita akan kata tasyara huruf asal dia. Kita rujuk dalam kamus, kata tasyara ni tak ada. Tasyara tak ada. Itu menunjukkan bahawa wazan tu salah. Bukan infa'ala. Cari lagi wazan lain yang boleh untuk intasyara. Artinya alif nun itu bukannya tambahan dia. Nun itu bukan tambahan dia. Apa lagi wazan lain yang pattern dia sama seperti intasyara? Ifta'ala. Ifta'ala. Baik, kita lihat. Dari segi baris semua sama ya, bilangan huruf semua sama. Lihat, sama tak? Jadi kalau kita kata ifta'ala, mana huruf asal dia? Huruf? Nasyara. Nasyara nun, shin, ra. Bila kita rujuk dalam kamus, ada perkataan ini, nasyara. Apa makna nasyara? Nasyara makna menyebarkan. Untuk publish contoh, kalau buku kan kita kata nasyara al-kitab, dia publish buku. Intasyara, tersebar. Kan ada persamaan makna tu. Ini menunjukkan bahawa perkataan intasyara berasal dari nasyara, wazan dia adalah ifta'ala, bukannya infa'ala. Sebab kalau kita kata infa'ala, kita anggap nun itu bukannya huruf asal. Sedangkan nun itu adalah huruf asal. Jadi perkataan ni memang dia confusing sikit lah. Jadi nak kena check betul-betul ya. So ifta'ala. Maka apabila fi'il dia ifta'ala, masdar dia adalah ifti'al kan? Ifti'al. So intasyara, intisyar. Itulah yang kita ada dalam jawapan ya. Dia ada intisyar. Baik. So masdar dia yang tu. Intisyar. Intisyar. Yang kedua pun sama, intisyar. Yang ketiga pun sama, intisyar. Perkataan yang sama. Beza dia cuma ni saja, ran ke, run ke, rin ke, itu tak memberi kesan. Kecuali lah dalam ayat dia ada memberi kesan lah. Sebab sama ada dia jadi mubtada ke, khabar ke, fa'il ke dan sebagainya. Baik. So intisyar. Jadi perkataan dah jumpa, dah dapat, apakah baris yang betul? Of course lah tadi kita kata mansub. Jadi bila mansub,
Intisyaran, Intisyaran. intisyaran kan. Jadi jawapan dia intasyaral Islamu intisyaran. Mesti intisyaran, tak boleh intisyarun ataupun intisyarin. Dan sekiranya kita hanya berhenti pada perkataan intisyar, kita kata intasyaral Islamu intisyaran, berhenti di situ, maka itu fungsi dia untuk taukid. Intisyar tadi kan, fungsi untuk taukid. Memang Islam telah tersebar. Tetapi kita dapati di sini ada perkataan tambahan. Dan kalau kita lihat, ini adalah dalam bentuk, ini ayat adjektif dia kan. Tak kira lah sebab dia adjektif ke ataupun dia idhafah, tu tak kisah. Yang penting, sekiranya ada perkataan tambahan dan dia menjelaskan macam mana perkembangan tadi. Macam mana tersebarnya Islam itu, intisyaran wasi'an, penyebaran yang luas. Kan itu dah menerangkan fi'il itu kan. Maka inilah fungsi yang kedua tadi. Dibayar ni an-naw. Ya. Jadi untuk fungsi yang kedua ni, kita akan selalu yang paling kerap kita akan jumpa dalam bentuk adjektif lah. Wasi'an ataupun Islamiyah. Dalam bentuk yang idhafah tadi, yang sebab Hanafi tanya tadi, itu ada tapi jarang-jarang. Jarang-jarang kita jumpa. Jadi yang paling mudah, letak je adjektif. Automatik dia jadi. Jadi boleh gunakanlah maf'ul mutlaq dalam apa, kalau kita buat esei untuk ujian-ujian yang akan datang ni, dah buat ayat, ada fi'il, nak letakkan masdar, boleh letakkan. Jadi kalau ada masdar, ayat kita akan nampak lebih menarik lah. Ada masdar, ada tambahan. Jadi taklah semata-mata kita guna fi'il, fa'il, maf'ulun bih ke mubtada' khabar. Kita boleh kembangkan lagi ayat-ayat kita. Baik, itu adalah tadrib al-awwal untuk al-maf'ul al-mutlaq. Okay. Al-an at-tadribu tsani. Imla'il faraq bil maf'ulil mutlaqil munasib. Isikan ruang kosong dengan maf'ul mutlaq yang sesuai. Lagi sekali, maf'ul mutlaq, ambillah fi'il yang diberikan di situ. Letak saja. Okay. Yang pertama, jalasa Muhammadun. Muhammad duduk. Kita nak letak maf'ul mutlaq. Tak kira lah sama ada tujuan nak jadikan dia taukid ke ataupun nak menerangkan bagaimana dia duduk, tu tak penting. Itu kemudian. Yang penting masdar dia dulu. Apakah masdar jalasa? Boleh rujuk kamus. Sebab ni 3 huruf. 3 huruf tak tahu. Mesti kena rujuk kamus. Jalasa. Okay. Boleh rujuk kamus. Apa dia? Jalasa. Jalasa. Yajlisu. Antara masdar yang kita boleh jumpa dalam kamus adalah julus. Itu masdar Okay, saya berikan terus. Lepas ni boleh rujuk sendiri. Jalasa Muhammad julus. Okey, macam mana nak baca? Nak jadikan dia maf'ul mutlaq? Julusun, julusan, julusin. Julusan. Julusan. Jadi kalau kita nak letak baris sekalipun, kita pastikan ada alif tu. Jadi bila ada alif tu orang tahu. Baca dia mesti julusan. Julusan. Okay. So jalasa Muhammadun julusan. Ini fungsi yang pertama untuk apa tadi? Untuk taukid taukid. Katakanlah kita nak jadikan dia fungsi yang kedua, jenis duduk yang macam mana dia duduk? Duduk mencangkung ke contoh kan? Duduk macam orang tua duduk ke? Dia duduk lama ke? Itu semua perkataan yang kita boleh tambahlah. Okey, kita letakkan perkataan lama. Muhammad duduk lama, dia duduk tu lama dia duduk. Bukan duduk sekejap-sekejap, duduk lama, sejam contoh dia duduk. Jadi macam mana nak kata dia duduk lama? Kita boleh guna perkataan panjang. Duduk yang panjang. Okay, apa dia perkataan panjang? Panjang. Tawil kan? Okey, bagus. Tawil Tawil. Okey, jadi bila panjang ni dia dalam bentuk sifat lah kan? Adjektif. Jadi bila adjektif ni dia akan ikut hukum. Kalau sebelum tu dia mansub, maka di sini pun dia mansub. Jadi bila mansub, baca dia samalah tawilan. Ya. Jadi sekarang ni kita dah ada adjektif, maka fungsi julus tadi bukan lagi fungsi taukid tapi telah bertukar kepada bayan an-naw, jenis duduk macam mana. Okey. Yang mungkin kita boleh tukar, julus, duduk kan ada macam-macam cara duduk. Kalau kita duduk semayang tu kan, semayang tahiyat tu kan kita ada duduk, apa dia panggil tu? Duduk apa? Iftirash ya. Lepas tu satu lagi duduk tawarruk kan, duduk di atas kaki ke, duduk di atas punggung kita ke. Itu kan jenis-jenis duduk. So boleh juga kita tambah, kita letakkan jenis duduk. Julus macam mana? Julusul iftirash. Macam semayang, macam dalam duduk sujud, duduk antara dua sujud kita tu kan. Julusul iftirash contohnya. Itu adalah, ini dalam bentuk idhafah. Ini dalam bentuk al-idhafah. Kita gabungkan.
Maka walaupun dia dalam bentuk idhafah, tapi disebabkan dia ni menerangkan duduk tu bagaimana, maka dia jadi fungsi yang kedua untuk bayan an-naw. Jadi untuk fungsi yang kedua ni tak adalah, julus tu tidak perlu lagi letak tanwin. Sebab apa? Sebab dah ada idhafah, dah ada mudhaf ilaih. Jadi bila ada mudhaf ilaih, tak perlu lagi nak letakkan tanwin, dan bila tak ada tanwin tak perlulah nak letakkan alif tu ya. Sebab itulah tidak ada alif dan tidak ada tanwin. Okey, itu adalah contoh yang pertama, jalasa Muhammad dan julus. Baik. Yang kedua, nazarat Khadijatu ila zawjiha. Khadijah memandang suaminya. Khadijah melihat ataupun memandang suaminya. Dapatkan masdar dia. Jadi ini fi'il yang berapa huruf ni? Nazarat. Mazid ataupun mujarrad? Ada tambahan ke tak ada tambahan? Tambahan dalam konteks mazid ataupun mujarrad lah. Okay. Apa dia? Mazid ke mujarrad? Okay, beritahu saya. Ta di belakang tu, ta apa tu? Adakah itu tambahan yang kita tambah pada Mu'annas. Betul. Ta itu adalah ta mu'annas. Maka bila ta ni ta mu'annas ataupun nazarta, awak, nazartu, itu kita abaikan. So kita hanya ambil fi'il yang di depan. Nazara, nampak 3 huruf saja. Maka ini adalah fi'il mujarrad 3 huruf. Jadi bila mujarrad yang 3 huruf, lagi sekali rujuk kamus. Kamus, bila kita rujuk kamus, kamus akan berikan masdar dia nazran. Dia kata nazran. So kita ambil perkataan itu, letakkanlah pada atas. Nazara Khadijatu ila zawjiha nazran. Itu adalah letakkan dia maf'ul mutlak. Nak jadikan dia bayan nau ke bayanul adat, itu tabah kemudian. Boleh ya? Baik. Yang ketiga, akramal muslimu dhaifa. Orang Islam itu telah akrama, telah memuliakan. Asalnya karoma, mulia. Ada tambahan, akrama, memuliakan. Ini mazid, maaf. Bila mazid, dia memuliakan tetamu. Bila mazid, kita boleh rujuk masdar. Jadi rujuk masdar, berikan apakah, rujuk wazan, berikan apakah masdar dia. Akramal muslimu ad-dhaifa. Okay, boleh rujuk masdar, wazan. Af'ala. Ini af'ala. Af'ala yuf'ilu if'al. Maka akrama yukrimu Ikram. Ikram. Kalau kita tak ada tambah apa-apa, ikraman lah terus. Akramal muslimu dhaifa ikraman. Memang betul-betul orang muslim itu telah memuliakan tamu dia kan. Akrama ikraman. Dia bagi makan macam-macam kan. Okey. Baik, ikraman. Sahih. Yang keempat, ahsanal ibnu ila ummihi. Anak itu telah buat baik. Ahsana bermakna buat baik. Ahsana. Anak itu telah buat baik kepada ibunya. Okay. Nak letakkan masdar ataupun maf'ul mutlak dia. Ahsana wazan yang sama dengan akrama. Ahsana, akrama, af'ala. Boleh tak dapatkan? Ihsanan, betul. Ihsan kan asal dia ihsan, tapi disebabkan dia jadi maf'ul mutlak, maka dibariskan atas. Dan disebabkan oleh pelajaran inilah, maf'ul mutlak bari atas inilah, disebabkan inilah, maka dalam setengah-setengah buku, bila dia berikan masdar, dia akan bariskan atas. Dia akan kata ihsanan. Dia tak terang kenapa bari atas. Penerangannya dalam pelajaran yang ini, ihsanan. Betul. Ihsanan. Dan yang akhir sekali, khamsah. Qala Zaidun. Zaid berkata. Qala Zaidun. Kita nak letakkan maf'ul mutlak. Memang betul-betul dia telah berkata. Bukan dia berkata apa, tidak. Dia betul-betul telah berkata maf'ul mutlak. Apakah masdar dia? Ini 3 huruf. Bila 3 huruf, tak tahu. Kena rujuk kamus. Tapi dalam pelajaran masdar kita dulu dah ada ni perkataan ni. Qala, apakah masdar dia? Siapa ingat ni? Qala yaqulu. Qul tak boleh. Qul dia jadi fi'il amar. Qul huwa Allah, itu dah jadi fi'il. Dia bila fi'il dia bukannya masdar. Fi'il kan, katalah kita kata, bukan, ini bukannya, ini fi'il amar dia. Masdar dia bukan, masdar dia bukannya qul. Apa lagi? Siapa lagi nak cuba? Qala yaqulu, masdar dia adalah qaul. Qaul, itu adalah masdar. Okey.
Apa nak baca di sini dalam ayat disebabkan dia dah jadi maf'ul mutlak, maka kita baca qala Zaidun Qaulan. qaulan. Jadi lan di situ disebabkan maf'ul mutlak mansub. Betul. So qala Zaidun qaulan, fungsi dia untuk taukid. Zaid memang telah berkata. Tapi mungkin kita nak tambah ayat, tambah perkataan, kita nak terangkan. Kata dia bercakap macam mana cara dia bercakap? Dia bercakap kuat contoh. Dia bercakap lembut, lemah lembut contoh. Dia bercakap yang baik contoh. Jadi kita boleh tambahkan adjektif. Qaulan, apa kita nak kata? Kata-kata yang baik. Apa perkataan baik? Ihsanan. Ihsan buat baik. Latifan. Apa? Latifan lembut. Latif. Ha. Latif. Qaulan latifan. Latif makna lembut, tapi saya tak pernah dengar lagi orang Arab kata qaul latif. Qaul latif. Qaul latif ni dia, kalau ada pun dia makna lain, bukan makna dia lemah lembut. Kalau lembut di situ kita tak kata qaul latif, ataupun maaf, kita nak kata kata-kata yang baik kan. Dia bukan latif. Ambil daripada perkataan ihsan tadi. Tapi ahsana ni bermakna berbuat baik. Apa kata dasar dia tadi? Hasanan. Hasanan. Itu baru makna baik. Betul. Jadi kalau kita kata hasan baru makna baik. Tapi kalau kita ihsan, buat baik sebab dia kedua-duanya berasal dari fi'il yang berbeza. Kena rujuk balik makna. So di sini perkataan dia hasan. Jadikan dia sifat hasanan. So ayat kita yang baru, qala Zaidun qaulan hasanan. Barulah terjemah makna Zaid berkata kata-kata yang baik. Barulah boleh diterjemah perkataan maf'ul mutlak tadi. Kalau tak boleh nak terjemahkan, semata-mata fungsi taukid. Sekarang ni dia ada fungsi jenis qaulan hasanan. Jim, istamil kull asmin min al-asma'il atiyah fi jumalin mufidah. Jadi buat ayat, bina ayat menggunakan kataan berikut, tapi syarat dia apa? Min haitsu. Jadi kalau ada perkataan min haitsu di situ artinya ada syarat yang kita kena ikutlah. Syarat dia yakunu maf'ulan mutlaqan. Artinya perkataan ini mesti menjadi maf'ul mutlaq di dalam ayat. Jadi recap balik apa yang kita dah belajar tadi, maf'ul mutlaq ni merupakan masdar. Jadi semua perkataan ini adalah masdar untuk fi'il dia. Jadi bila kita bina ayat mesti menggunakan fi'il. So kena carilah apakah fi'il untuk perkataan-perkataan ini. Okay? Jadi binakan ayat itu menggunakan, tak kira lah nak guna jumlah ismiyah ke nak guna jumlah fi'liyah, itu tak jadi masalah. Yang penting mesti ada fi'il dia. Biasanya jumlah fi'liyah lah kan. Kita ada fi'il, kita ada fa'il. Dan kita ada maf'ulun bih ke harful jar, itu optional. Yang penting di belakang sekali kita nak letakkan perkataan ini. Letakkan dia di belakang ayat itu. Tujuan apa letakkan di belakang itu? Oleh kerana tiga fungsi yang kita dah sebut pagi tadi. Sama ada nak menegaskan makna perbuatan itu, kita nak kata orang tu memang dah lakukan perkara tersebut, ataupun kita nak menjelaskan bagaimana cara dia buat benda tu. Dia jadi adverb lah. Kalau dia berjalan, macam mana cara berjalan dia. Itu satu lagi fungsi. Dan yang ketiga, fungsi dia untuk menjelaskan berapa kali dia buat perkara tersebut. Tapi seperti yang saya dah sebutkan tadi, kita hanya fokus pada dua fungsi saja cukuplah. Cukup fungsi yang pertama untuk taukid, untuk penegasan makna, dan fungsi yang kedua menjelaskan cara bagaimana dia melakukan perkara tersebut. Okey, baik, jadi kita lihat al-jumlah al-ula, kalimah tafkiran. Baik. Ma makna kalimah tafkiran? Sempat tak tadi cek kamus? Ma makna kalimah tafkir? Memikirkan, berfikirlah, betul, memikirkan ataupun berfikir. Baik, okey, bagus. Apakah fi'il dia? Dari masdar kita boleh dapat fi'il dia. Boleh guna fi'il madhi, boleh guna fi'il mudhari', tak jadi masalah. Nak mudah kita guna fi'il madhi lah. Okay, apakah fi'il madhi untuk tafkir? Wazan taf'il. Jadi wazan masdar dia taf'il, fi'il dia adalah apa dia? Taf'il fa'ala. Fi'il dia fa'ala. Oleh itu tafkir, fi'il dia fakkara. Kena stress lah pada fakkara. Sebab kalau kita sebut fakkara, dia dah jadi fa'ala, wazan lain, makna lain. Jadi kita kena sebut betul-betul. Ada sabdu saja kena jelaskan. Kalau tak yang pihak mendengar nanti kan dia tertukar makna.
Fakara ke fakara, kan? Alima ke alama. So kedua-duanya mempunyai makna yang berbeza. So fakara. So fakara, baik. So dah ada fi'il dia. Jadi makna tadi berfikirlah kan. Sebab tafkir tu makna berfikir ataupun memikirkan, maka fakara pun makna memikirkan. Baik. Letakkan fa'il dia. Siapa yang berfikir? Baik. Fakara. Berikan satu fa'il. Tak kira lah nama orang ke ataupun pelajar ke ataupun saya nak kata saya telah berfikir ke, awak ke, tak kisah. Yang penting kena ada fa'il. Baik. Siapa yang berfikir? Muhammad. Okey, itu kalau kita letakkan nama kan, kita kata Fakara Muhammad. Boleh? Tapi kalau katalah saya nak kata saya telah berfikir. Okey, apa fi'il dia? Ini biasa kita buat beginilah kan. Fakara Muhammad, Fakara Walad, Fakara Talib. Okey, boleh? Itu dah biasa. Sekarang ni kita nak kata saya telah berfikir. Okey, macam mana? Apa nak tambah pada fi'il? Fi'il madhi. Jadi apa tambahan yang kita buat? Sama seperti fi'il madhi yang lain. Zahaba kalau ana. Macam mana kita kata? Tak ada nak cuba? Ana? Zahabi, Ustaz. Zahabi. Okey. Zahabi tak boleh. Zahabi tak boleh. Sebab apa? Sebab yang domir yang ya, ana, ya tu kan. Yang huka itu tidak digunakan untuk fi'il. Nak kata saya buat. Itu dia untuk isim boleh. Milik saya boleh. Kalau nak kata saya buat bukan yang ni. Okey, kan fi'il madhi kita belajar dah. Zahaba kalau huwa apa? Huwa, zahaba. Huma, zahaba. Kalau hum, zahabu. Kan? Hiya, zahabat. Itu boleh cek balik dalam senarai verb conjugation ataupun kita panggil tasrif fi'il madhi. Kalau ana apa? Siapa ingat ni? Huwa zahaba kalau ana? Ashabu. Ana wasalu. Ashabu. Azhabu fi'il mudhari'. Azhabu dah jadi fi'il mudhari'. Zahabu. Zahabtu. Ya, sahih Fatina. Zahabtu. Jadi kena cek balik sebab tasrif tu penting. Sifir kita lah. Tasrif, zahabta, zahabtu. Jadi kita tak tertukar antara madhi dengan mudhari'. Tak tertukar dengan yang ya tadi zahabi tak ada. Zahabi tak ada. Perkataan itu tak wujud. Jadi di sini zahabtu sebab kita guna fi'il mudhari'. Oleh itu kalau fakara, saya berfikir, saya telah berfikir, macam mana nak kata? Zahaba, zahabtu, fakara. Dia akan jadi okey, siapa nak cuba? Fakara, fakkaru, fakkarat. Sama saja dengan zahab tu. Apa yang kita buat pada zahab? Fakar tu, naam sahih. Fakar tu. Jadi benda yang sama dengan zahaba, zahabta, zahabti. Kita tukar saja fikir. Fi'il tak kira lah fi'il 3 huruf ke, fi'il 4 huruf ke, fi'il 5 huruf atau fi'il 6 huruf sekalipun. Sama saja. Contohnya istaghfara, panjang kan? Tapi bila kita nak tukar, sama saja. Zahabtu, istaghfartu. Dia pattern dia sama saja. Kecuali lah kalau ada huruf yang bermasalah tu, harful illah, alif, waw, ya, masa tu adalah ada perbezaan sedikit. Tapi kalau tak, dia akan jadi sama. So fakar tu, saya telah berfikir. Jadi tak kisah fa'il tu tidak kisah sama ada nak letakkan nama orang ke ataupun kita gunakan domir. Fakar tu, baik. Ataupun fakara Muhammad tadi. Baik, saya berfikir. Selalunya kita nak kata berfikir tentang kan. Kita kata tentang. Boleh guna harful jar. Harful jar apa nak guna? Saya berfikir tentang satu perkara. Harful jar apa nak guna? Tentang, nak kata mengenai. Fi. Fi boleh. Fi boleh guna untuk fakara. Kita kata fakar tu fi. Saya memikirkan benda ni kan. Kita guna fi. Boleh. Ada lagi satu. Yang memang makna dia tentang ataupun mengenai. Ala.
ala, fakartu ala, boleh cek kamus. Ada atau tidak orang Arab guna fakartu ala, nak kata berfikir tentang. Kalau ada kita guna. Tapi setakat yang saya ingat-ingat tak pernah saya dengar lah fakartu ala, saya tak pernah jumpa. Yang biasa saya dengar fakartu fi, satu lagi fakartu an about lah. An tu boleh guna. Jadi berkenaan dengan harful jar ni kadang-kadang kita tak boleh nak terjemah juga, kadang-kadang kena rujuk jugalah kepada kamus ataupun rujuk kepada ayat orang Arab. Apakah harful jar yang digunakan untuk fi'il-fi'il tertentu. Itu pun satu perkara yang perlu melibatkan banyak pembacaan lah. Fakartu fi ataupun fakartu an. Baik, saya berfikir tentang apa? Tambahkan satu perkataan. Saya berfikir tentang sama-sama fikir. Fikir tentang apa? Ni fikir tentang soalan, fikir tentang jawapan, fikir tentang nak kahwin, contoh. Fakartu fi ataupun an. To'am. Saya fikir tentang makanan, nak masak apa Fakar boleh lah, tak kisah. Fakartu anit to'am. Fakartu an to'amil yauma, contoh kita tambah. Saya fikir tentang makanan hari ni, nak makan apa hari ni kan. Okey. Fakartu anit to'am. Itu ayat kita yang biasa, dah lengkap dah. Fakartu anit to'am. Okey, habis, selesai. Tapi kita nak tambahkan maf'ul mutlaq sebab kita nak buat penegasan. Baik, so apa nak tambah belakang dia? Fakartu anit to'ami Tafkira. tafkiran. Jadi dengan ada tafkiran, jadi kita dah ada penegasan lah. Di situ penegasan makna. Maknanya memang saya ni betul-betul lah, saya dah fikir dah. Apa nak makan petang ni kan? Okey, boleh. Tafkiran. Itu satu kaedah, itu fungsi yang pertama untuk penegasan. Boleh tak kita tambahkan belakang ni? Nak katakan, kita nak tambah satu adjektif. Nak kata, saya berfikir lama tentang benda ni. Macam mana nak kata, saya dah berfikir lama tentang benda ni? Apa sifat yang boleh kita tambah? Tafkiran ataupun saya dah fikir betul-betul. Nak kata betul-betul. Ya, apa dia perkataan betul ataupun baik? Baik. Syadid. Syadid, tafkir syadid. Okey. Tengok boleh tak? Ini nak kena lihat pada maksud apa syadid. Syadid ni dia selalu diguna untuk makna ekstrim, benda yang ekstrim. Syadid sangat apa? Syadidul sangat apa. Di sini tafkiran syadidan, ni susah nak terjemah ni. Tak sesuai. Syadid tafkiran syadidan ni tak sesuai. Kita ambil perkataan lain. Syadidan ni macam contoh kita kata baridun syadid, sejuk sangat. Ekstrim kan. Itu boleh. Ada makna ekstrim. Kalau tak, Macam Al-Barik tu Ustaz, yang dia ada tajuk yang present tu. tajuk apa tu? Al-Barik tu yang Maja'ah, qahtun syadid ke. Bukan macam tu lah, maknanya keadaan yang worst condition tu kan. Jadi worst condition tu kita guna syadid. Syadid. Macam kalau contoh kalau dalam Quran tu kata innallaha syadidul iqab. Allah itu iqab dia amat apa? Syadid. Jadi kalau balasan dia sangat syadid, terjemahan dia selalu kita jumpa balasan Allah itu sangat pedih. Jadi adakah syadid makna pedih? Tak mesti. Syadid tu merujuk kepada keadaan yang worst lah. Jadi terjemahan tu ikut kesesuaian. So di sini berfikir yang tak sesuai ya. Okey, kita ambil perkataan lain. Tafkir, saya dah fikir betul-betul nak kata tafkir. Ustaz, kalau tawil boleh masuk Tawil, panjang kan? Boleh? Kita nak kata saya berfikir lama, boleh? Kita kata fakartu anit ta'ami tafkiran tawil, betul? Tapi nak baris apa ni? Bila jadi adjektif dia akan ikut yang belakang. So tawilun, tawilan, tawilin. Tawilan. Dia bila dia jadi adjektif ni dia akan ikut hukum yang belakang. Sekiranya perkataan sebelum dia tu adalah mansub, maka dia pun mansub jugalah ya. Dalam kes ni dia mansub. Sebab tu kita kata tafkiran tawilan. Boleh. So tafkiran tawilan, contoh lain kita kata fakartu anit ta'ami tafkiran jayidan. Jadi ada satu perkataan lain yang menjelaskan maf'ul mutlaq tadi, maka dari segi fungsi dah bertukarlah kepada bayan al-naw', menjelaskan macam mana kawan tu berfikir ya. Itu contoh yang pertama. Naam, sahih. Fakartu tafkiran jayidan. Fakartu tafkiran tawilan. Naam. Okey. Yang kedua, al-jumlatu tsaniyah tartib. Apa makna tartib? Jadi susunan. Apa fi'il dia?
Betul, makna dia susunan. Tapi makna dia selain daripada makna susunan, dia ada makna fi'il. Jadi kita kena tahu apa fi'il dia. Rattaba. Rattaba. Jadi makna tartib tu adalah sama dengan makna rattaba. Ya, apa makna rattaba? Susun. Ya. Susun, betul. Rattaba makna susun. Oleh itu tartib pun makna susun. Susun, menyusun ataupun susunan. Jadi bergantung kepada konteks, iaitu masdar. So rattaba macam tadi, siapa yang susun? Susun apa? Ahmad. Rattaba Ahmad. Okey, ataupun letaklah apa-apa nama yang lain. Rattaba Ahmad, apa yang disusun? Al-Kutub. Al-Kutub. Okey, Rattaba Ahmad Al-Kutub. Okey, tambah lagi, panjangkan ayat. Dia susun buku. Di mana disusun? Di Al-Maktab. Fil maktab. Ah. Kalau fil maktab nak kata apa tu? Atas meja ke dalam meja? Atas meja. Kalau atas meja kita tak kata fi. Kalau fi dia si fi dalam meja. Tapi kalau atas meja kita akan guna apa dia? Fi tak boleh. Kalau fi maktabah? Fil maktabah boleh. Fil maktabah boleh. Tapi kita sebelum fil maktabah kita ambil yang maktab tadi. Maktab meja kan? Okey, apa dia perkataan nak kata atas meja? Ala. Ala, yang sesuai dia ala lah. Kalau fi maknanya meja tu ada lubang, kita simpan dalam meja. Tu boleh fi. Di sini alal maktab ataupun tadi siapa? Hanafi ya. Alal apa tadi? Fil maktabah Rattaba Ahmad kutuba fil maktabah, dalam library pun boleh. Dalam fil maktabah. Okey. So ayat dah lengkap. Ayat dah komplit. Tapi kita nak letakkan maf'ul mutlak. Okey, apa dia maf'ul mutlak dia tadi? Tartiban. Begitu saja. Tartiban. So fungsi maf'ul mutlak yang pertama. Kalau nak guna fungsi yang kedua, ya. Ya, kalau letak ala al-maktab tu dekat belakang ni tak selepas tartiban tu? Selepas tartiban, alal maktab. Boleh. Rattaba Ahmad al-kutuba tartiban alal maktab. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Kerana tartib, alal maktab ni semuanya perkataan tambahan saja. Dia perkataan tambahan ni dia boleh berada di mana-mana asalkan makna dia tidak mengganggu makna. Jadi kalau saya kata Rattaba Ahmad al-kutub alal maktab tartiban, betul. Rattaba Ahmad al-kutuba tartiban, dia nak letakkan di depan. Boleh, tak ada masalah. Alal maktab. Cumanya yang biasa yang kita jumpa dia letak di ujung lah. Itu yang biasa. Tapi dia tidak menghalang kalau kita nak letak kat depan. Boleh. Ya. Nah. Okay. Baik. So tartiban. Okay, kalau nak tambah, kita nak jadikan dia menjelaskan susunan macam mana. Macam tadi lah. Dia susun dengan baik. Tartiban. Macam tadi dia berfikir dengan baik, dia fikir betul, dia fikir dengan baik tadi kan. Sini pun boleh guna perkataan yang sama. Tartiban hasanan pun boleh juga. Tartiban hasanan kan, susunan yang baik. Tartiban jayidan, susunan yang baik, boleh. Jadi itu cara yang untuk untuk memberi makna yang kedua tadi ya. Okey, bagus. Nah, al-an raqam salasa. Fathan. Fathan. Apa makna ataupun apa fi'il dia bila dia kata fathan? Fatah. So, guna fi'il madhi ataupun guna fi'il mudhari' pun boleh. Yaftahu pun boleh juga kan. Yaftahu. Kita guna fi'il mudhari'. Nak kata dia present tense kan. Yaftahu. Boleh. Ataupun nak tukar muannas, tak ada masalah. Yaftahu. Baik, fa'il dia. Siapa yang buka? Letakkan fa'il dia. Yaftahu. Al-waladu. Al-waladu. Sofia? Al-waladu. Al-waladu. Boleh? Yaftahul waladu. Okey, apa yang dibuka? Al-babu. Al-bab. Okey, al-bab. Okey, boleh. Tapi apa nak baca? Al-babu tak boleh. Apa yang betul? Al-baba. Kenapa al-baba? Sebab kalau kita tahu sebab dia, maknanya kita faham lah tu. Kenapa baca al-baba? Kenapa tak boleh al-babu? Dia tahu fi'il. Fa'il dia al-waladu. Fa'il marfu' baris depan. Ini yang jadi objek dia kan. Apa yang dia buka? Pintu. Ini maf'ul apa ni nama dia ni?
Maf'ul apa tu? Objek. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi kan, kan tadi di awal kelas saya ada sebut tadi kan, maf'ulun bihi. Jadi kenapa ada bihi tu? Bihi itulah yang mengatakan dia ni yang kita terhadapnya, kita buka dia. So maf'ulun bih hukum dia mansub. Jadi bila mansub, sebab itulah kita bariskan dia atas. Jadi ada reason dia lah kita justifykan benda tu. Kenapa kita baca al-baba. Nah, yaftahul waladul baba. Okey, boleh. Okey, sekarang ni kita nak tambahkan fathan. Nak letakkan makna apa? Makna taukid tadi kan. So letak sajalah yaftahul baba fathan. Habis. Dapatlah makna taukid. Kalau kita nak letakkan makna bayanun nau' tadi, tambahkan satu sifat. Fathan apa? Bukaan yang bagaimana? Dia buka pintu luas contohnya. Dia buka pintu besar-besar. So apa kita nak tambah? Besar, luas. Dia kalimah besar. Ataupun dia buka pintu kecil je dia buka. Itu pun boleh guna. Fathan. Letaklah apa-apa kalimah tadi. Besar, kecil, luas. Tak ada nak cuba? Kabiron. Kabiran. Boleh kan? Kabiran. Nah, fataha al-waladu al-baba fathan. Bukaan yang bagaimana? Fathan kabiran. Fathan kabiran contoh boleh. Jadi kita tambahkan satu adjektif, maka makna dia bertukarlah sedikitnya daripada makna taukid kepada makna apa tadi? Bayan an-nau'. Nah. Kalimah ukhra ihtiraman. Ihtiraman. Ihtiram. Okey, apa makna ihtiram? Nah, apa fi'il dia? Apa makna ihtiram? Ini wazan apa ni? Ifti'al. Ini wazan dia ifti'al. Alif, fa, ta, ain, alif, lam. Ifti'al. Jadi apa kata dasar dia? Fa, ain, lam. Kata dasar dia adalah Haram. ha, ra dan juga mim. Haram mim Jadi daripada perkataan haram mim ni lah datangnya perkataan haram, datangnya perkataan hormat. Yang di sini yang berasal dari perkataan haram mim hormat. Jadi ihtiram ni makna dia menghormati. Ihtiram menghormati. Fi'il dia apa? Okey, kalau wazan dia iftial, ihtiram, apakah fi'il dia? Berikan saya fi'il dia. Fi'il madhi dia. Cek balik wazan tu. Iftial, fi'il madhi dia fi'il madhi dia ifta'ala. Ya Alia. Ifta'ala. Betul, ifta'ala. Jadi fi'il dia Ihtarama. ihtarama, betul. So fi'il dia adalah ihtarama. Fi'il madhi dia ihtarama, fi'il mudhari' yahtarimu. Jadi kalau dah tahu wazan ni, tak payah baris dah. Bila kita nampak begini, kita dah nampak dah ini wazan dia ifta'ala. So baca dia confirm mesti ihtarama. Jadi dia membantu kalau tak ada baris pun dah boleh agak-agak dah. Ni apa bacaan, tak adalah kita main tembak aja kan. So ihtarama, ifta'ala. Baik. Ihtarama, siapa yang menghormati siapa? Tambah sambungkan ayat. Siapa menghormati siapa? Fa'il dan juga maf'ulun bih dia. Ihtarama. Nah, siapa menghormati? Paling senang pelajar menghormati cikgu lah, paling senang. So, ihtarama. At-talibu. At-talibu. Okey, maf'ul bih dia. Siapa yang dihormati? Muallim. Al-muallim. Okey, betul. Jadi baca dengan baris dia.
Baris hujung tu utamanya. Ihtarama at-talib. Aku nak baca ba tu. Talibu ke talibah? At-talibu. At-talibu sebab Talibu. Sebab betul, tapi sebab dia apa? sebab fa'il Sebab fa'il, betul. Jadi bila fa'il, hukum dia mesti baris bawah. jangan kata dari bawah dulu. Hukum dulu. Baris tu yang step yang lepas tu. Dia tajuk nahu tu nak fa'il. Dia mesti ada hukum dia. Hukum dia yang 3 tu. Marfu', mansub, majrur. Jadi bila setiap tajuk nahu tu kita itu wajib hafal tu. Macam contoh pelajaran tadi kan, maf'ulun mutlak, apa hukum dia? Mansub, itu wajib hafal. Macam kita solat, apa hukum solat Jumaat? Wajib. Apa hukum solat sunat? Sunat lah. Apa hukum sekian-sekian? Harap apa hukum? Jadi hukum dia tu memang kena hafal. Jadi kalau fa'il, hukum dia apa? Sebelum kita nak sebut baris tu, hukum dulu. Marfu'. Marfu', itu wajib hafal ya, memang kena hafal. Fa'il saja mesti marfu'. Tak ada fa'il yang mansub, tidak ada fa'il yang majrur. Fa'il bila marfu'. Bila marfu', apakah tanda yang sesuai untuk marfu'? Sudah tentulah tanda talibu kan yang biasa. Kecuali lah dia perkataan musanna, gunakan tanda alif dan sebagainya. Okey, jadi itu sebab tu kita dah tahu ihtarama talibu. Al-muallim, apa pula nak baca ni mim ni? Yang depan ni kita tak risau kerana yang depan ni boleh cari dalam kamus. Mim ain lam mim mestilah baca dalam muallim. Tapi mim hujung ni kamus tak membantu. Yang membantu kita yang pelajaran nahwu kita. So nak baca apa ni? Ihtarama talibul muallim. Muallimi, muallima, muallimu. Jadi nak tahu ni kena analisa lah balik pada awal. Mana fi'il dia, mana fa'il dia, yang ni apa pula. Ni kita dah kata ni fi'il, ihtarama fi'il dia, talib fa'il dia. So muallimu yang dihormati. Jadi kalau yang di tu dia jadi apa? Tadi kita dah sebut tadi. Dia jadi objek tu. Apa istilah dia? Ni maf'ul ni. Maf'ul apa ni? Maf'ulun bi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bi. Betul jadi maf'ulun bi objek dia. Yang kena buat dengannya. Yang kita hormati dia. So maf'ulun bi. Jadi bila maf'ulun bi hukum pun kena hafal juga. Maf'ulun bi hukum mansub ke, majrur ke, marfu'? Mansub okey nak Nabila. Nah, sahih. Bila mansub betul. Maf'ulun bi mansub. Oleh itu bila mansub baris dia baris yang biasa kita jumpa mansub bi fathah kan baris atas. Jadi kita dapatlah ayat ataupun baca yang betul. Ihtarama talibul muallima. Tak boleh baca at-talibul muallimu. Kalau kita baca ihtarama talibul muallimu ayat betul tapi makna dia berbeza. Dia akan jadi apa? Ihtaram macam kita cakap pelajar bukan cikgu. Dia orang faham gitu dah. Bukan silap. Yang tadi tu saya sebut silap. Yang betulnya bukan pelajar tapi yang betulnya guru yang menghormati. Jadi baris boleh menyebabkan berbezanya makna. Baik, ihtarama talibu al-muallima. Okey, ayat dah lengkap. Tambahkan dia punya masdar untuk jadikan maf'ulun fi. Apa masdar dia tadi? Ihtarama ihtiram kan? Ihtiraman. Ihtiraman. So dapatlah maf'ulun fi maf'ul apa tadi? Maf'ul mutlak maf'ul mutlak untuk tujuan taukid ihtiraman. Nah, okey. Wa akhiran siyam. Kalimah akhirah, kalimah siyam. Siyam bermakna apa makna siyam ataupun apa fi'il untuk siyam ni? Siyam ni dia seerti dengan perkataan saum. Apa makna saum? Puasa. Puasa kan. Fi'il dia apa? Fi'il madhi dia. Sad, alif, mim. Sama. Sama. Tu fi'il madhi. Tapi ni di sini dia ada harful illah lah. Alif ni kan. Sama. Okey, apa masdar untuk puasa? Inilah dia. Dia masdar ni kalau rujuk dalam kamus dia ada dua ni. Kedua-duanya masdar. Sama, saum, masdar. Sauma, siyam pun masdar juga. Ya, jadi boleh gunalah salah satulah. Cumanya dari segi penggunaan kena lihat jugalah apakah beza antara saum dengan siam.
Saya sempat buat rujukan sekejap tadi. Saum ni adalah masdar yang umum lah. Bila dia kata sauma puasa, saum puasa lah. Bila dia guna siam, siam ni lebih khusus kepada puasa yang dengan syarat-syarat dia, rukun dia apa, yang puasa Ramadan yang kita faham tu lah, itu makna. Tapi kalau saum ni boleh juga makna, tapi dia lebih umum jugalah. Kalau dalam Quran tu Tuhan lebih banyak gunakan perkataan siam lah. Tapi dalam hadis Nabi, Nabi gunakan juga perkataan saum. Jadi kesimpulannya boleh gunalah dua-dua. Okey, sauma, siapa yang puasa? Sauma ar-rajulu. Sauma ar-rajulu. Okey, tambahkan masdar dia, lelaki itu telah berpuasa. Sauma ar-rajulu. Nak guna siam tadi. Letak saja perkataan tu di akhir. Siam, siaman. Sauma ar-rajulu siaman. Itu fungsi dia, fungsi taukid. Kan? Tapi kalau kita nak jadikan dia fungsi jenis, menerangkan jenis puasa apa yang dipuasa tu? Puasa Ramadan. Sauma ar-rajulu siyama Ramadan, tambah saja. Ini fungsi idhafah, ni tambah. Ini bukannya sifat. Berbeza dengan yang contoh atas ni, ni sifat. Adjektif kan? Ni adjektif. Tapi yang ni bukan adjektif kerana Ramadan benda lain, puasa benda lain. Ramadan nama bulan. Siang. Jadi di sini dia bukan sifat, dia dah jadi bentuk idhafah, mudhaf ilaih. Tapi masih lagi menerangkan jenis puasa yang apa? Puasa Ramadan. Ya? Jadi ini satu contoh yang boleh kita untuk menggunakan maf'ul mutlaq sebagai bayan an-naw'.